Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MG Flash 20 Jun bersama saya Nur Aini Johari. Berita utama, Kementerian Pendidikan akan mengambil seramai 18,702 orang guru baharu melalui pengambilan khas guru secara one-off dalam usaha menangani kekurangan tenaga pengajar yang berlarutan sejak sekian lama di negara ini. Pengambilan guru secara besar-besaran ini juga adalah sebahagian daripada Pelan Pemulihan Negara dan telah diluluskan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Menteri Pendidikan Dato' Razzie Jidin berkata iklan pengambilan guru bagi Jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan DG41 akan dikeluarkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP pada 7 Julai 2021. Kita dapati antara punca bekalan itu agak terhad apabila guru-guru dengan option tertentu hanya boleh mengajar subjek atau mata pelajaran tertentu sahaja. Dalam konteks lain, guru-guru ini juga boleh mengajar mata pelajaran yang berbeza ataupun mata pelajaran yang hampir dalam ruang lingkup yang sama. Sebab itu, apabila kita membuat kajian yang mendalam, kita dapati terdapat keperluan untuk kita mewujudkan kluster option mata pelajaran. Dengan kluster option mata pelajaran ini, kita akan dapat lihat bahawa kita susun kelayakan, kelulusan bakal-bakal calon ini berdasarkan kluster-kluster tertentu bagi membolehkan ruang ataupun pool ataupun sumber bekalan itu lebih luas, membolehkan kita memilih calon-calon yang berkelayakan untuk option-option yang diperlukan. Tambahnya, dalam sidang media khas itu, pada masa ini terdapat 4 buah negeri yang mengalami kekurangan guru yang agak kritikal iaitu Sarawak, Sabah, Selangor dan Johor. Pengambilan ini akan memberi peluang kepada para graduan yang berminat dan berkelayakan untuk menjadi guru. Dato' Razzie berkata penempatan guru akan dibuat secara berperingkat-peringkat mulai Oktober 2021. Terdahulu dalam sidang media itu, beliau berkata program ini dilaksanakan atas persetujuan dan kerjasama rapat Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP dan JPA yang membuka ruang untuk menyelesaikan isu bekalan guru ini. Kerajaan diminta jangan terlalu berkira dengan rakyat yang memerlukan bantuan, kata Datuk Seri Najib Razak. Menurutnya, dalam program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi tambahan Pemerkasa Plus, kerajaan mengumumkan pertukaran tunai sebanyak RM5 bilion. Bekas Perdana Menteri itu membangkitkan pertanyaan mengapa timbul banyak permohonan ditolak untuk bayaran tambahan geran khas prihatin GKP dan bantuan prihatin rakyat PPR sebanyak RM100 bagi golongan bujang dan RM300 hingga RM500 untuk B40. Katanya jika permohonan diluluskan, mengapa perlu tunggu bayaran pada akhir bulan Jun sedangkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sudah dikuatkuasakan sejak 12 Mei 2021. Manakala yang diminta mengemukakan rayuan pula akan dibayar pada bulan Ogos atau September. Tambah Ahli Parlimen pekan itu, permohonan penerima BPR atau GKP Fasa 1 tidak patut ditolak atau diperlukan untuk merayu. Ini kerana secara prinsipnya rakyat tidak tiba-tiba terjumpa harta karun dan menjadi kaya dalam tempoh masa beberapa bulan sahaja pada zaman pandemik ini. UMNO perlu segera keluar daripada Kerajaan Perikatan Nasional supaya tidak terpalit dengan politik dirhaka raja jika kerajaan sekarang ini terus bersikap acuh tidak acuh terhadap merealisasikan titah raja dan tuntutan rakyat. Kesanan itu dibuat oleh Ketua Pemuda UMNO Terengganu, Tengku Hafiz Tengku Putra dalam kenyataannya yang dimuatkan di laman Facebooknya hari ini. Beliau berkata Pemuda UMNO Terengganu bersetuju dengan ketetapan Pemuda UMNO Malaysia supaya parti itu membuat keputusan tegas sekiranya kerajaan masih gagal untuk membuka parlimen segera. Katanya saranan Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wadidi Dusuki, agar Parlimen Malaysia perlu segera bersidang dalam tempoh 14 hari juga disokong. Beliau berkata sebagai kerajaan yang mendukung tinggi prinsip demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan seharusnya memahami titah pandangan dan pendirian Yang di-Pertuan Agong dan raja-raja pemerintah sebagai panduan menyelesaikan kemelut rakyat. Menurut Tengku Hafiz lagi, melewat-lewatkan titah diraja menggambarkan tindakan berpolitik yang menjurus kepada penderhakaan. Pemuda UMNO Terengganu katanya percaya parlimen adalah platform rasmi untuk ahli-ahli parlimen mewakili rakyat masing-masing berbahas mencari formula
kira paling ampuh membantu mempercepatkan proses vaksinasi dan program bantuan ekonomi rakyat di musim PKP ini. Kerajaan juga sepatutnya lebih bersikap inklusif terutama di dalam menerima idea semua pihak dalam membantu satu rakyat yang jelas semakin berkurangan. Seorang lelaki dipercayai mencuri tong sampah besi berjaya dicekuk polis dalam serbuan di kawasan Bayang Baru Seberang Perai kemarin. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara SCP Nur Zaini Muhammad Noor berkata, suspek berusia 55 tahun itu ditahan sekitar jam 4.50 petang selepas menerima laporan kehilangan tong sampah itu di Kepala Batas Khamis lalu. Jelasnya seorang pemilik sebuah kedai aluminium menyedari kehilangan tong sampah itu selepas ia tiada di tempatnya di hadapan kedai. Semakan pada televisyen litar tertutup CCTV mendapati tong sampah yang digunakan sejak 2 tahun lalu itu ditarik menggunakan lori kira-kira pukul 6.30 pagi pada Rabu lalu. Ujarnya lagi kejadian berlaku di hadapan sebuah rumah kedai dan tidak berpagar. Hasil serbuan itu, polis berjaya merampas sebuah lori pengangkut tong sampah, sebuah tong sampah besi yang ditutup dengan kanvas dan anak kunci bagi siasatan lanjut. Soal siasat mendapati suspek mengaku terlibat dalam kegiatan itu menggunakan lori miliknya. Malah suspek turut memiliki 13 rekod lampau berkaitan dadah dan jenayah. Nur Zaini berkata kes akan disiasat mengikut Seksyen 379 Kanun Kesesaan. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang dipikul. Itu antara perasaan yang dilalui Dr. Ashraf Saharuddin yang bertugas di Hospital Seremban apabila beliau tidak dapat merawat kedua ibu bapanya yang disahkan positif COVID-19. Menurut Dr. Ashraf, ketika ditemu Buah Malaysia Gazette secara maya, Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah membataskan hubungan keluarga itu untuk bersama, namun hanya doa yang mengikat kasih sayang mereka. Akan sentiasa doakan kesihatan keluarga, jaga kesihatan, jaga keselamatan, insyaAllah. Jelas lagi, apabila mengetahui kedua-dua orang tuanya disahkan positif, pelbagai perasaan bercampur baur di dalam sudut hatinya, walaupun ketika itu beliau sibuk merawat pesakit lain. Tambah Dr. Ashraf, hanya kemudahan teknologi sahaja mampu menjadi penghubung untuk beliau melepaskan rindu dan bertanya khabar kepada kedua-dua orang tuanya dan hanya berharap mereka dapat menjaga kesihatan. Dalam pada itu, sempena sambutan Hari Bapa, beliau juga menzahirkan ucapan terima kasih kepada ibu dan bapanya yang dipanggil Abi dan Umi kerana berjaya membesarkannya hingga menjadi seorang yang berjaya. Sementara itu, bapa Dr. Ashraf Saharuddin Hassan berkata, beliau bersama isterinya sentiasa mendoakan kesejahteraan serta kesihatan anak-anaknya, terutama dalam menghadapi waktu yang sukar. Beliau juga berkongsi pengalaman di mana 6 ahli keluarganya baru sembuh dari jangkitan COVID-19 selepas hampir 3 minggu berjuang melawan wabak berkenaan. Mengimbau pengalamannya sebagai bekas pesakit COVID-19, bapa kepada 4 orang anak ini tidak pernah mengalah, malah tekad ingin menjadi contoh kepada anak-anak dan isterinya untuk segera sembuh. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan selamat hormat.